kita buat yang kita nak belajar ni sia-sia. Sebab tu dia mula dulu dengan ilmu tasawuf. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi malam ni yang terakhir, tajuk dia kasih akan dunia. Sebelum daripada ini kasih pada harta, hak nombor 5, nah kasih pada harta. Yang malam ni yang terakhir kasih akan dunia. Nampak macam nak sama. Yang ni kasih akan harta, yang ni kasih akan dunia. Lebih kurang nak sama. Nampak nak sama, tapi dia tak sama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dunia dia lebih umum. Dunia lebih banyak cakup dia lebih banyak. Harta fokus pada harta sahaja. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bila sebut harta, dunia tak boleh masuk dalam dia. Dia khusus. Dunia tak boleh masuk. Tapi bila sebut dunia, harta boleh masuk dalam. Jadi dunia itu umum, harta itu khusus ataupun khas. Khas boleh masuk dalam umum, umum tak boleh masuk dalam khas. Haji faham tak? Angguk gila. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi mungkin apa yang kita dah sebut dalam bab kasih pada harta, dia akan jadi ulang balik dalam kasih pada dunia. Dia lebih kurang. Nah, jadi pengulangan tak ada masalah. Fadzakir innama anta muzakkir, ataupun fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan selalu, sebab peringatan akan bagi manfaat pada orang-orang beriman. Yang datang surau, datang masjid, dia untung sebab diulang-ulang. Mungkin malam esok ustaz lain ulang mungkin benar yang sama. Jadi kita ingat sampai ke mati pun kita ingat benar ni. Itu tujuan kita datang dengar kuliah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kasih akan dunia, tajuk yang terakhir. Hati yang sentiasa berpaut kepada kehidupan dan kesenangan duniawi akan menyebabkan seseorang itu takutkan mati. Bila dia cinta kepada dunia, maka dia akan jadi takut kepada mati. Ini sudah confirm lah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab hubbud dunia wa karahiyatul maut. Bila dia cinta dunia, maka dia takut kepada mati. Sebab apa? Sebab bila cinta kepada dunia, dia akan himpun dunia ni sungguh-sungguh. Dengan kereta dia yang mewah, dengan rumah dia yang luas, yang mewah, katil-katil, dengan sofa-sofa dia, dengan tilam-tilam dia, semua yang mewah. Dengan dia punya kebun dia punya ladang dia punya anak, dia punya isteri, dia punya khadam, dia punya orang gaji, banyak sangat. Dia memakmurkan dunia dia. Jadi dia tak nak tinggal dunia. Bila dunia dia makmur sangat, jadi dia malas, dia takut nak tinggalkan dunia. Sebab apa? Dia tak makmurkan kubur. Kubur dia dibiarkan usang dengan dengan lalang penuh di kubur dia. Dengan kubur dia biarkan sempit sahaja, tidak ada makanan, tidak ada minuman, yang ada ulat, yang ada kalajengking, yang ada ular. Mana boleh dia nak tinggalkan rumah banglo dia, nak masuk dalam lubang yang sempit, dia tak nak punya. Itu bila kita memakmurkan dunia dan kita merasakkan kubur, kita takkan tinggalkan dunia dan takkan masuk dalam kubur kita lah. Tapi kalau dunia kita makmur dan kita makmurkan kubur kita dengan amalan akhirat, kita bila-bila masa, anytime, anyway. Kok mana baling keluar bahasa Inggeris mana ni? Anytime, anyway, mati di mana pun tak apa, bila-bila masa pun tak apa. Sebab yang dalam kubur aku dah makmurkan lebih besar daripada dunia. Hak rumah aku ada. Sebab itu kita kena melihat benar ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bila kita berpaut pada dunia, mesti kita tak nak masuk kubur. Sebab kita tak siapkan kubur kita. Tapi kalau kita siapkan kubur kita, tak ada seorang pun takut nak masuk dalam kubur. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hakikat sebenar kehidupan dunia ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Jadi kita beruntung jadi orang Islam ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Quran duk cerita dunia tu apa dia, Nabi duk cerita dunia tu apa dia. Kitab-kitab lain, agama lain, dia pun ada kitab, ada Veda, ada macam-macam kak. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tapi dia tak tahu nak cerita apa itu dunia. Sebab dia bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang mencipta dunia yang boleh bagi tahu kita apa itu dunia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, hanya pakar yang mencipta satu benda aja boleh tahu. yang cipta kereta, dia boleh tahu penyakit kereta tu apa dia.
apa itu kereta. Dia tahu semua sebab kereta tu dia cipta. Nah, kita hak pemandu ni hanya boleh ambil switch masuk, teng hidup bawa jalan. Bila mati, Haji pandai simpan tak? Hantar bengkel je. Kita bukan pakar dia. Sebab tu pakar dia tahu nak cerita apa dia kereta, apa dia macam-macam ni. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jadi Quran banyak sangat. Quran ni ayat-ayat dia banyak sangat, di antara ayat dia yang ni lah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takaasurun fil amwali wal aulad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 20. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maksudnya ketahuilah sesungguhnya. I'lamu, ketahuilah oleh kamu semua. Maka semua kita kena tahu fardu ain atas kita mengetahui apa itu dunia. Annama, sesungguhnya. Annama tu bahasa Arab artinya sesungguhnya. Setiap sesuatu yang nak cerita benda tu memang sungguh, confirm 100%, dia akan guna innama atau annama. Nama dia huruf taukid dalam bahasa Arab. Bila huruf taukid nak cerita apa hak kita selepas daripada itu memang benar-benar berlaku. Bukan 50-50. Nah, dia confirm begitu. Itu kaedah belajar ilmu nahu ataupun ilmu balaghah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, annama, sesungguhnya nak cerita sungguh, bukan 50%, bukan 20%, 100%. Al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini, la'ibun, yang pertama permainan. Apa dia dunia? Dunia yang pertama permainan. Tuan-tuan, dia mesti ada main. Tak ada main bukan dunia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dunia mesti yang pertama la'ibun. Main ni apa dia? La'ibun ni apa dia? Menggunakan pergerakan tubuh. Itu main. Dia main bola dengan kaki ke dengan mata je? Main bola dengan kaki ke dengan mata? Dah. Pergerakan kaki dengan tubuh sekali lari main bola. Main netball, kita menggunakan tangan, pergerakan tangan dan kaki juga lari. Main bola, kaki dan tangan lari sekali tapi dia sepak dengan kaki. Netball, kita lari dua-dua, kaki dengan tangan tapi tangan yang main. Kita main golf dengan tangan. Kita main hoki dengan tangan. Kita main catur dengan tangan. Kita main dam dengan tangan. Ada permainan tak guna anggota je? Cuba bagi tahu. Ada permainan tak guna anggota tubuh? Dia main gitu benar nak ada. La'ibun, permainan yang menggunakan pergerakan tubuh, tu kita la'ib. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, walahwun, lahwun, dia bukan permainan, dia hiburan yang akan memberi keseronokan pada hati. Laibun, dia pergerakan tubuh. Lahwun, dia keseronokan hati, yang kita kata hiburan. Hiburan nak bagi hati seronok. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bukan nak bagi tangan seronok, bukan nak bagi kaki seronok, nak bagi hati. Bila kita dengar hiburan, dengar menyanyi, lihat konsert dan sebagainya, kita rasa seronok di mana aja, di tangan ke, di kaki, di hati. Tengok Quran, dia guna bahasa cantik, kena belajar bahasa Arab. Tak belajar confirm, tak tahu macam ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, la'ibun, permainan menggunakan anggota tubuh. Lahwun, keseronokan hati. Dia sebut terperinci. Luar dalam Quran sebut, itu dunia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, wazinah, dan perhiasan. Semua manusia ada atas dunia, dia suka pada perhiasan. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, termasuklah lelaki. Tapi perempuan lebih suka perhiasan daripada lelaki, sebab dia sendiri itu perhiasan dunia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, wa tafakhurun bainakum, dan kamu nak bermegah-megah, sombong menyombong antara satu sama lain. Nah, kita nak mengejar, kita nak lebih tinggi pada orang, tu dunia. Tak ada kita nak rasa lebih rendah pada orang, dunia bukan macam tu. Kalau dia beli kereta Viva, kita nak beli Kenari. Okay. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau dia beli Vios, kita beli apa?
Ji. Ji tak tahu semua. Dia beli vios, kita beli polo. Mahal sikit. Kita mesti berlumba punya. Nah, dia beli TV harga apa dia 20 inci, kita 50. Tu tafakhur. Nah, dia menikah satu, kita menikah dua. Nikah dua pun satu kemegahanmu tak boleh menakut. Tengok aku. Dah, 3 akan coming soon 4. Tafakhur. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dunia, dia akan lihat ke atas, dia tak akan lihat ke bawah. Hak agama lihat ke bawah. Kamu pergi masjid 5 kali sehari, aku tak apalah, sekali sudah. Dia hak agama kau bawah. Hak dunia dia tengok dia akan cantah lebih. Nah, dia akan cantah lebih. Tuan-tuan muslim, itu nama dia tafakhur bainakum. Itu realiti dunia. Hak Quran sebut dan itulah yang berlaku. Sebab tak annama sesungguhnya begitulah. Dia takkan lari, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwal, dan kamu akan memperbanyakkan harta wal aulad, dan juga anak-anak. Nah, kita kena berlumba untuk memperbanyakkan harta, dalam masa yang sama memperbanyakkan anak-anak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu tak habis. Buka ayat lain, buka surah Ali Imran. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dihias sebagai manusia disuka pada perempuan. Ini tak sebut hari. Perempuan dunia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, anak-anak lelaki dunia, harta benda itu dunia, kenderaan-kenderaan kita dunia, ladang-ladang kita dunia, tanaman-tanaman kita dunia. Semua itu adalah dunia. Disebut dalam tempat yang pelbagai. Allah nak cerita pada kita, itulah dunia yang kamu hidup, nak kejar yang tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu satu ayat. Nah, ayat lain banyak lagi, banyak yang Quran, boleh carilah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya yang lain bahawa segala yang dijadikan di muka bumi ini adalah sebagai perhiasan dan cubaan kepada manusia untuk menilai baik buruknya amalan seseorang itu. Hak dia cipta ni perhiasan, cubaan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Hendaklah kamu tahu bahawasanya sesungguhnya anak-anak kamu, harta-harta kamu, anak-anak kamu fitnah. Fitnah ni ujian. Kalau kamu didik dia ikut cara Islam, kamu selamat. Kamu tak didik dia biar begitu sahaja, kamu masuk neraka. Itu nama dia fitnah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, anak-anak kita ada, harta yang kita ada, kalau kita guna untuk Islam, selamat masuk neraka. Guna lawan Islam, lari masuk syurga, masuk neraka. Itu nama dia fitnah. Nah, satu ujian yang Allah uji kita. Nabi kata, aku takut kamu diuji dengan harta. Kamu diuji dengan miskin, tak apa. Diuji dengan miskin, tak apa, tuan-tuan. Diuji dengan harta, masalah. Nabi kata, aku takut kamu diuji dengan kekayaan. Ini masalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati satu. Nah, ayat lain. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya isteri-isteri kamu ataupun suami-suami kamu adalah musuh bagi kamu. Tu dia. Fahzaruhum. Hati-hati dengan mereka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, balik rumah tengok muka bini malam ni. Wahai musuhku, bancuhai. Tengok anak-anak kita, wahai musuhku, baca buku. Nah, tuan-tuan, sebab kalau kita tak jaga dia betul-betul, memang dia musuh. Sebab apa? Dia akan menyebabkan kita masuk neraka. Tu kata musuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi hati-hatilah. Nah, yang tak ada anak pun payah. Tak ada harta pun payah. Ada anak dan ada harta pun payah belaka. Itu nama dia kehidupan dunia. Nah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami cipta manusia ini dalam kabad je tu, kabad.
Kabai. Itu kabai. Ada pakai ni orang baling motong bangun 3:30 pagi pakai kabai. Suluh pokok. Tu kabai. Ni bukan kabai, kabad. Kabad artinya sentiasa dalam kesusahan. Sejak daripada dia dalam perut mak dia sampai masuk kubur, susah manja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dia dalam perut mak besar bola. Kehidupan dia besar bola, rahim mak dia kecil, dia duduk musing sempit dalam tu. Nah, dia keluar dunia pula mula-mula kena angin tu menangis tak berhenti, sejuk dia. Tak pernah rasa sejuk macam tu dalam perut, panas. Bila keluar kepala je kena angin dunia. Wah, nangis tak masa dulu? Kalau tak menangis tak ada dah ni, mampus dah. Menangis itu ada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang jadi kemudian 2-3 hari seminggu nak putus tali pusat. Wah pula sakit tu. Nak putus tali pusat tu sakit. Nak kesempitan, kesusahan sentiasa. Nanti umur 7 tahun, masuk jawi. Lagi sakit masuk jawi. Bukan masuk Islam, masuk jawi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, lepas masuk jawi mengaji pula susah hari. Nak bata saja ni A B C D E 1 2 3 nak kena belajar susah. Ada pula UPSR, ada pula PT3, ada pula SPM, ada pula diploma, ada pula SPM, ada pula STPM, masuk asasi, masuk matrik, masuk ijazah, ada master, ada PhD, tak habis lagi. Susah kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dalam duk susah tu menikah pula dah. Boleh bini beranak pula. Puek. Kangkang beranak. Tak berhenti. Susah pula nak jaga anak tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ni nak beli kasut sekolah pun rasa perik sepasang RM45. Aduh. Nah, zakat lambat lagi 3 hari bulan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang peri. Lepas tu dalam duk peri rasa nak okey dah, anak-anak masuk U dah keluar U boleh kerja, rasa nak seronok, kencing manis pula dah. Baru nak seronok kencing manis gout, sakit jantung, stroke. Baik. Tak ada apa, masuk kubur ingat nak seronok. Man rabbuka, gi pula dah. Itu kabat. Ingat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami cipta manusia sentiasa dalam kesempitan, kesusahan, diuji sentiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena hati-hati. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu Quran contohlah. Hadis Nabi pun sama. Nabi jumpa Ibnu Umar, Nabi kata, "Ya Ibnu Umar." Nah, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar kata, "Akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi." Suatu hari Nabi memegang kepala bau. Nah, kepala bau Nabi pegang. Ya Ibnu Umar, Nabi kata, "Wahai anak Umar Al-Khattab." Nama dia Abdullah. Jadi sunnah Nabi, ini sunnah nak kita, sunnah ni kita duduk bulan Rabiul Awal tak habis ini. Kita nak bagi kawan-kawan kita ni rasa dengar kita dengan cara perbuatan, maka kita tepuk kepala bau. Itu sunnah Nabi. Itu. Tepuk kepala bau. Itu sunnah. Jangan tepuk kepala. Kelepang lagi. Tepuk kepala dengan main, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kepala tu sebab tu siapa jadi babes, siapa jadi baling panggil babes, sini panggil apa? Tukang gunting. Aku tak apa ingat. Ni siapa jadi tukang gunting rambut nak pegang kepala tu minta izin lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, biar beradab sikit. Ni Haji nak pegang kepala boleh Haji noh? Haji kata boleh tak apa. Haji nak main kepala boleh? Haji kata kepala otakmu. Nak pegang tak apa. Nak main jangan. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, minta izinlah kepala jangan. Nabi ajar sunnah kepala bau, bukan kepala ni. Jangan duk tumbuk perut, jangan duk tepuk dada, tepuk belakang lagi tak boleh. Nah, orang baling kata benak. Haji tahu benak apa dia? Mengaji bodoh. Tepuk belakang tu mengaji bodoh. Sarawak tak apa, benak lain. Sarawak benak lain, dia ombak di sungai. Di Seri Aman sungai dia berombak macam laut. Tu dipanggil benak. Dia ada perayaan benak, dia ada bulan-bulan dia. Boleh pergi tengok ombak tu dia panggil benak. Kita benak lain, benak ni bodoh mengaji. Jangan duk tepuk belakang. Nah, Nabi ajar tepuk kepala bau. Ni sunnah.
akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Nabi tepuk kepala bahuku. Dia kata, ya Ibn Umar, wahai anak Umar Al-Khattab, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hendaklah kamu hidup atas dunia ini seperti orang asing dan juga orang musafir. Kita sebut dah dulu, tak apa kita ulang semula. Nabi kata jadi orang asing. Mana ni? Seorang lagi duduk situ. Tak main mana ni? Balik Bangla. Tu orang asingnya. Makna dia bukan penduduk Malaysia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dia datang nak kerja sini. Dia macam mana cerita pun dia akan balik ke negara dia. Suatu hari nanti dia tak ada niat nak tinggal di Malaysia ni selama-lama sampai dia mati, dia akan balik juga. Tu gharib nama dia. Jadi macam tu lah. Bermakna kamu hidup atas dunia ni jangan sampai nak orang panggil nak hidup selama-lama dak. Jadi macam orang asing akan balik kembali ke tempat asal. Au abiru sabil, ataupun orang yang singgah di tempat, orang musafir yang singgah di tempat persinggahan. Nabi kita seperti musafir yang singgah berteduh di sebatang pokok. Dia singgah sekejap nak bagi lena sekejap, nak minum, nak makan, kemudian dia sedap kembali, dia akan start kereta dia semula, guna kuda dia akan pacu ke depan pergi tempat asal dia. Makna dia singgah saja. Kalau kita hari ini RNR, tak ada orang berhenti di RNR dia nak buat rumah, tak ada. Dia berhenti tu dia nak makan, dia nak minum, dia nak tidur sekejap, dia nak solat jamak, takhir ataupun takdim. Dia nak buat yang tu Ada tak setakat ni yang tinggal di RNR, dia buat rumah tu ada? Kalau ada memang bengong. Dia bukan nak duduk situ, dia nak pergi KL tu. Dia nak pergi Melaka, dia nak pergi Johor Bahru. Dia singgah sekejap di Tapah, nak minum, nak makan, nak berak, nak kencing, nak solat, nak tidur sekejap. Tu je. Lepas tu dia bangun start kereta, cung semula. Tu je. Tu nama dia musafir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka jadikan dunia seperti kita berhenti di RNR. Dunia adalah RNR kita sahaja sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, seandainya insan itu mengenali hakikat kejadian dirinya dan mengenali rahsia dirinya dan hikmah dunia ini sebagai tempat menimba bekalan takwa menuju akhirat, pasti kecintaan yang melampau batas terhadap kehidupan dunia yang sementara ini akan terhapus. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, jadi kita kena sedar diri, dia kata. Kena tahu dia punya kejadian diri dia, hakikat kejadian diri kita asal daripada siapa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, Nabi sebut kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kesemua kamu ni berasal daripada jiwa yang satu. Siapa dia? Adam alaihissalam. Dan Adam itu min turab, dicipta daripada tanah liat. Quran sebut, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Kalau kamu tak percaya dengan hari kebangkitan nanti, sesungguhnya kami cipta kamu daripada tanah, hak mula-mula Adam. Min turabin summa min nutfatin. Kemudian anak-anak cucu Adam dicipta daripada nutfah, daripada air mani. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi saya nak tanya Haji Syarif, haji asal daripada mana? Haji asal dari mana? Derga, Al-Ustaz ke Baling? Ya? Gunung Krian. Patut azan sedap. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tuan asal di mana? Bukit Selambau. Jauh anda tahu. Semua salah lah kau. Ni terlupa tempat asal. Berat nanang. Nanti anu kata berat nanang. Bukit Selambau, Gunung Krian bukan tempat asal je, itu tempat beranak. Salah faham. You misunderstanding. Aku nak marah cakap bahasa Inggeris tu. Bukan boleh aku marah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu bukan tempat asal kita, tu tempat kita lahir. Tengok dalam surat beranak kita, tempat lahir Gunung Krian. Tempat lahir Bukit Selambau, tempat lahir apa dia? Berlin. Kita asal semua daripada syurga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian.
Kita duk sibuk dengan dunia sampai kita terlupa tempat asal. Duk kata Gunung Kriam. Tempat asal kita syurga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, wa iz qulna li adam asjudu wa iz qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mana kami berkata bagi Adam, wahai Adam, duduklah kamu dalam syurga ini dengan isteri kamu Hawa, makanlah apa yang kamu nak makan dalam syurga ni. Tapi ingat, jangan hampir pokok ni. Pokok larangan ni jangan duk hampir. Kalau kamu hampir makan juga buah ni aku larang, fatakuna minaz zalimin, kamu akan termasuk golongan yang menzalimi diri sendiri. Kena jaga satu tu Nabi Adam dengan Hawa. Tapi fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Tapi syaitan mewaswaskan Adam dan Hawa. Akhir sekali Adam dan Hawa termakan buah tu. Maka Allah mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga. Wa qulna bitu, kata Allah, turun kamu semua. Adam, Hawa, Iblis semua turun ke bumi. Ba'dukum li ba'din aduun, kamu akan jadi musuh antara satu sama lain. Adam, keturunan dia akan bermusuh dengan Iblis ni sampai kiamat. Walakum mustaqarrun, dan kamu akan tinggal di dunia sebagai tempat tinggal kamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang bermakna kita berasal daripada syurga. Bila kita berasal daripada syurga, kita kena ingat asal usul kita turun ke dunia ni. Allah halau Nabi Adam dan Hawa ke dunia ni, hikmah dia nak hidupkan manusia, generasi manusia. Dan manusia ini akan sentiasa dibayangi oleh iblis dan syaitan nak waswaskan dia supaya bukan kembali ke syurga, kamu kena ikut aku, kembali ke neraka. Maka syaitan menjadikan dunia tempat untuk dia nak hasut kita supaya kita cinta kepada dunia. Bila kita cinta kepada dunia, kita balik nanti sama-sama dia masuk neraka, kita takkan pergi ke syurga. Hati-hati ya. Nah, sebab tu untung sangat kita masuk majlis kuliah-kuliah agama sering diperingatkan benda-benda macam ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita atas dunia kita kena buat dua kerja sekaligus. Yang pertama amal untuk akhirat, yang kedua amal untuk dunia. Akhirat pun kita kena buat atas dunia, hak dunia pun kita kena buat atas dunia. Dua ni dia takkan jadi sama. Dia tak boleh jadi 50-50. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia takkan jadi dunia 50, akhirat 50, takkan berlakunya. Kalau gula tak apa. Kalau beras tak apa. Nah, gula kita boleh timbang. Yang ni sekilo, yang ni sekilo. Selesai, sama-sama banyak. Sekilo. Kalau beras pun sama. Yang ni 5 kilo, yang ni 5 kilo. Sama-sama. Dah, dunia akhirat dia takkan jadi sama. Dia mesti lebih salah satu. Ada orang lebih pada akhirat, dia kurang dunia. Ada orang lebih pada dunia, dia kurang akhirat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, Nabi sebut kalau kamu lebih pada dunia, akhirat kamu mudarat. Kamu lebih kejar dunia, akhirat kamu mudarat. Lebih kejar akhirat, dunia pula mudarat. Maka disebut dalam Quran, wabtaghi fima ataakallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kamu cari apa-apa yang Allah akan anugerahkan kepada kamu daripada negeri akhirat noh. Cari yang tu kehidupan kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa habuan kamu atas dunia. Maka lebih pada akhirat, dunia ni jangan lupa saja. Boleh kita tukar. Kita tukar. Nah, carilah dunia, akhirat jangan lupa. Oh, tak. Mawi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dunia, tapi akhirat jangan lupa. Salah. Akhirat juga ji. Dunia jangan lupa. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kena berat pada akhirat. Sebab itulah tempat asal kita yang akan kita kembali nanti. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi bila kita ada di atas dunia, kita dilupakan oleh syaitan, maka kita akan jadi seorang manusia yang sibuk mengejar dunia. Kita kena cari tiket untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiket tu bekalan, takwa tu kena cari. Tidak ada orang boleh masuk syurga tanpa tiket. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, macam kita nak pergi stadium, tak boleh masuk tanpa tiket. Tak ada tiket kat luar, ada tiket masuk.
Tapi kadang-kala dia boleh rempuh masuk juga stadium ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tengok di Shah Alam. Nah, dah tiket habis dah, dia kata apa? Punya kaum Selangor kata apa? Kami akan rempuh masuk malam ni. Padam muka dia kata. Dibaca bab bola. Dunia jangan lupa je. Duk baca kitab saja, baca dunia mah. Nak tengok mah dunia. Dia kata kalau kami dah nak beli tiket, bukan tak ada duit nak beli tapi tiket habis, kami akan rempuh stadium malam ni. Makna boleh rempuh masuk. Tak ada tiket pun lepas juga masuk. Syurga boleh rempuh. Okay, salam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, nak masuk syurga tak boleh rempuh macam masuk stadium. Wajib ada tiket dia. Maka semua kita mesti ada tiket kecuali orang-orang tertentu tak perlu tiket. Siapa dia? Yang pertama, orang yang tidak berakal, orang gila, tak payah tiket lah. Orang gila dia akan mati masuk syurga tanpa tiket. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Yang kedua, budak-budak yang tak balik, mati tanpa tiket masuk syurga. Yang tiga, orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mati syahid saja ikhlas kerana Allah, syurga tanpa tiket. Yang lain, sorry, kena ada tiket. Ni kita duk cari tiket ni. Dan mari masjid duk mengaji kuliah agama ni sebagai tiket yang kita duk beli atas dunia untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tapi tak habis lah. Tak habis kerja dunia ni, tak habis, sibuk memanjang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dunia lagi kita layan, lagi sibuk, lagi kita layan, lagi tak boleh tak terkejar kita. Dia macam bayang-bayang. Dia dia pergi tengah pandai ada bayang je. Bayang tu ibarat dunia. Kalau kita nak kejar bayang kita lari kejar dia. Kejar, dia lari tak? Bayang tu. Dan kita lari, dia lari tak? Kalau dia tak lari, tu hantu. Kita lari, kita duk kejar bayang duk depan. Sampai baling lari. Duk tarat tu. Tak boleh kejar dia. Dia duk depan semua. Kan habis kejar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab tu ulama kata, jadikan dunia ni bayang dan kita berjalan sahaja. Tak payah lari lah, jalan. Ambil sambil berjalan. Sambil-sambil kita nak pergi akhirat, kita ambil dunia sambil-sambil berjalan. Tak payah duk kejar. Kejar habis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dia makin kaya makin sibuk, makin kaya makin sibuk. Nah, bah dulu 2 biji, lah dia usaha bah. Lah dah 20 biji. Dia 20 biji, tangan atas dahi semua. Ni rotek tak bayar, ni kena saman JPJ, ni AES, ni samai ko banyak pemandu pula tak ada lesen, mandu pula mabuk. Ni pala betul je. Dia dah apa biji bah. Dia makin kaya makin ni. Jadi korun. Nah, jadi Abu Sa'labah, tuan-tuan. Dia makin lupa kepada masjid, makin lupa pada solat, duk fikir dunia tak habis-habis. Sebab dia makin kaya makin sibuk dengan dunia. Lah kali anak pergi jumpa tu imam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tu imam minta sila ke rumah. Sebab apa? Ayah saya meninggal. Ayah hak mana? Tu bawa istimah. Tu imam kata yang duduk lalu depan masjid tak pernah berhenti. Dia tu. Nah, lepas tu sebab pada tak datang masjid. Ayah sibuk, tu imam, ayah sibuk. Lepas tu hari ni sibuk, hari ni dak lah. Selentang atas katil, mampu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Kamu dilalaikan dengan sifat nak memperbanyakkan harta dunia sehingga kamu dibawa pergi kubur. Tu imam pun pergi ziarah, mandi-mandi kapan-kapan, usum bawa pergi masjid. Sombong punya tak sombong, duduk depan pada tu imam. Celaka tu imam kata. Dulu tak pernah mari masjid. Sekali mari duduk depan terus. Patut orang baru duduk belakang lah. Dah, dia depan kali tu kata sombong. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang sebab dunia dia duduk saman kita. Dunia ni bila kita lambat dia saman. Lambat bayar bil dia saman. Lambat bayar estro dia saman. Dia denda. Nah, RM10 berdenda estro. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang diberkati. Bayar saman tak ikut dia punya tarikh, lepas 3 bulan 300, sebelum 2 minggu 150. Dia saman kita berbeza. Tu dunia lambat dia saman, akhirat saman tak? Ji tak datang masjid berapa lama dulu? Ada Ustaz Hadi pergi saman? Tak ada. Akhirat tak saman, dunia duk saman kita. Sebab tu kita duk sibuk dengan dunia, sebab dia duk saman kita, sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Sebab akhirat masjid tak pernah duk saman. Ada tu imam kata, Ji tak datang minggu depan, pukul kepala. Ada je. Tuan-tuan, bila dunia duk saman kita kejar. Tapi bila akhirat tak pernah saman, kita jadi lambat akhirat ni.
Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kena ingatlah, inilah penyakit manusia, dia akan kejar dunia sampai dia mati. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, tengok keluarga kita sudah. Kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, anak-anak nakan kita ni macam mana? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, adakah ramai dalam kalangan mereka yang pergi masjid dengan kuliah ataupun hanya ramai mengejar dunia? Itu cuba kita fikir tengok. Keluarga kita berapa orang pergi dengar kuliah? Hak anak abang kita berapa orang? Anak pak long kita berapa orang? Hak kaum kerabat kita sudah tak payah duk tengok hak lain. Berapa orang pergi masjid? Hak lain tu dunia belaka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, jadi bila raya betul berkumpul ramai-ramai, balik tu macam-macam kereta dah. Nah, kereta macam-macam jenis hebat-hebat semua. Mak cukup gembira, rasa megah. Anak-anak semua dah berjaya. Yang ni kerja sebagai cikgu, yang ni JPJ, yang ni SPRM, yang ni jadi doktor, yang ni peguam, semua ada anak dia. Hebat, bangga sangat. Tapi bila mak mati, baca Quran macam anjing lekat tulang. Macam mana je? Ha. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita tersilap. Sebab kita menilai kejayaan dunia, tapi kita tak nilai kejayaan akhirat, sampai dia nak baca Quran pun lekat tak lepas. Macam mana? Bukan kata baca Quran, nak uruh mak tak boleh. Mak mati depan anak-anak, kata ada 5 orang. Hak sulung kata ni kita nak letak mak macam mana? Kepala kok mana, kaki kok mana? Adik kata kaki kok timur, kepala kok barat. Abang kata dak, ni selatan utara. Bengong mak. Nak letak mayat kok mana pun tak tahu. Tak mengaji. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, suruh mandi mayat, lari terus. Nak jadi imam jenazah, minta maaf jadi makmum pun tidak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya bapa kawan saya meninggal, cikgu. Waktu sekolah kita pun pergi satu bas, dia ada di rumah, dia tunggu. Kita sampai, kita pergi, elok-elok nak solat jenazah. Kita masuk solat, dia tak solat. Dia hak anak ni bukan kata jadi imam, makmum pun tidak, duduk kat bawah. Saya okok gudang garam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu hakikatnya. Nah, baik. Rasa banyak lagi nak sebut ni. Tapi dah habis masa, tuan-tuan. 8:30, tak apalah. Nah, kita ulang-ulang je. Baik, sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha. Dunia ni adalah mal'un, dilaknat. Ad-dunya mal'unatun. Dunia ni satu makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bila dia cipta dunia, dia tak pandang dah dunia ni, sebab dunia menyebabkan makhluk hamba Allah lari daripada ingat Allah, duk ingat dunia. Maka Allah jadikan dunia sebagai musuh. Dia kata, Nabi kata ad-dunya mal'unatun. Dunia ni dilaknat. Wa mal'unun man fiha, dan sesiapa sahaja yang ada dalam dunia semua dilaknat, illa, kecuali ni tak dilaknat, illa zikrullah, kecuali orang-orang yang banyak ingat Allah Subhanahu wa taala, wa man wala, dan yang seumpamanya, banyak zikir, banyak solat, banyak baca Quran, yang ni tak dilaknat, selamat. Au wa muta'al wa aliman, dan orang alim. Orang alim yang hidup atas dunia, dia tidak dilaknat. Wa muta'alliman, dan juga orang yang belajar dengan orang alim. Dua-dua ni selamat atas dunia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang lain semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya nak tutup dengan satu hadis. Nabi sebut, iza matal abdu, apabila mati seorang manusia ini, qalatil malaikah, maka malaikat tanya dia, ma qaddama, apa yang kamu bawa? Wa qala an-nas, dan manusia akan berkata, ma akhara, apa yang kamu tinggalkan. Dua tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bila kita mati, malaikat akan tanya kita, apa yang kamu bawa nak menghadap Allah ni? Amalan hak kamu bawa tu banyak mana nak menghadap Allah Subhanahu wa taala? Keluarga kita, manusia tu keluarga kita atas dunia, tanya kita, ayah tinggal harta banyak mana? Faham je? Malaikat tanya, apa yang kita bawa bekal kita? Anak-anak kita, waris-waris kita tanya, apa hak ayah tinggal? Nabi pernah tanya sahabat-sahabat, Nabi kata, siapakah dalam kalangan kamu yang lebih cinta
harta waris daripada harta dia sendiri. Nabi tanya, siapakah dalam kalangan kamu yang lebih cinta kepada harta waris daripada harta dia sendiri? Maka sahabat kata, ma minna min ahadin, tidak ada siapa pun dalam kalangan kami yang cinta kepada harta waris lebih daripada harta kami sendiri. Kami cinta harta kami daripada harta waris. Nabi kata, laisa minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu illa kecuali dia cinta pada harta waris lebih daripada dia cinta pada harta dia sendiri. Tu Haji. Tu lah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, harta waris, harta hak kita tinggal, pusaka. Harta kita, hak kita infak. Kalau kita infak dengan hak kita tinggal, mana banyak je? Haji kalau ada 100, Haji nak derma 10 ke nak derma 90? Hak 10 tu harta kita. Hak 90 tu kita tinggal ke waris. Jadi kita kasih 90 ke 10? Kasih 90 ke 10? 90 lah bengong. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati semua kita ni, Nabi sebut dia akan kasih pada harta waris daripada harta dia hak dia nak bawa ni. Mana kerja dunia lah. Kerja dunia lah kali tinggal kau orang. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hak dia bawa sikit sangat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Nah, walau bagaimanapun bila kita duk baca bab ni, tak semestinya kita tinggal dunia terus. Hari ni 30 hari bulan je, esok 31. Minggu depan hari Ahad 3 hari bulan, pergi tempat kerja, jumpa bos, saya letak jawatan. Tu dia bengong punya orang. Dia kata, saya tak nak dunia kerja ni, dunia ni. Jawatan ni dunia. Duit gaji dunia. Saya letak jawatan mula 3 hari bulan. Saya tak nak dah. Saya nak duduk masjid saja. Hak ni bengong punya manusia. Tu salah faham tu. Misunderstanding. Dia salah faham. Kita bukan suruh dia tinggal dunia. Patutnya dia mula 3 hari bulan buat kerja lebih daripada 1, kata Ahmad Maslan. Duk berhenti buat apa? Tambah kerja lagi. Dah, kita ekonomi teruk ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dulu cikgu-cikgu pegawai kerajaan tak boleh nak kerja lebih daripada 1. Dia kena tumpu pada kerja dia. Siapa buat lebih, dia kena saman. Tak boleh menjaga pasal malam. Tak boleh. Dia pegawai kerajaan lah dah diberi keluasan. Boleh ha? Malam esok kita jumpa je pasal malam. Tuan-tuan, mana dunia jangan duk tinggal lah. Kita kena jaga jangan sampai dunia tu melalaikan kita daripada ingat Allah. Tu saja ilmu tasawuf ni duk pesan. Bukan suruh kita tinggal dunia. Nah, dan jangan kita minta mati pula. Nah, Nabi kata la yatamanna ahadakumul maut, janganlah kamu bercita-cita untuk mati. Sebab apa? Imma muhsinan, kalau kamu orang baik, yazdadu, amalan kamu akan bertambah. Kalau orang baik dia banyak zikir dan sebagainya, dia bertambahlah. Nah, wa in kana wa imma musian, kalau kamu orang jahat, maka yasta'tab, kamu ada masa nak bertaubat. Jangan minta mati. La yatamanna ahadakumul maut min durrin asabah, jangan seorang kamu minta mati kerana dia ada penyakit. Jangan minta. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau dia tak boleh nak buat juga doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkan aku, dia sakit ni. Nah, ya Allah hidupkan aku kalau hidup ni lebih baik kepada aku. Wa tawaffani in kana iza kanatil wafatu khairan li, dan matikan aku kalau mati itu lebih baik kepada aku. Mana kalau kita sakit sampai stroke, tahu? Stroke ni tu tak boleh buat apa dah, tapi hati masih ada, hati masih boleh ingat. Hati tu boleh zikir, hati. Subhanallah, hati subhanallah. Alhamdulillah, dia duk tambah pahala dalam akaun kita. Nah, tapi kalau kita dah koma tak ingat apa, yang tu Allah nak mati pun matilah. Sebab hidup yang koma tak boleh bagi apa-apa pahala, kosong. Lebih baik mati daripada hidup. Itu maksud dia. Nah, jangan kita tinggalkan dunia dan jangan kita minta mati. Kita hiduplah, tapi cuma jangan lupa Allah sahaja. Yang itulah yang tujuan kita belajar ilmu tasawuf. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi habislah ilmu kita tasawuf kita ni. Mudah-mudahan ada penambahan ilmu kepada kita untuk jadikan panduan dalam kehidupan kita. Jangan salah faham bila kita belajar ilmu tasawuf. Baik, kita lihat beberapa soalan. Walaupun ajaran Syiah difatwakan sesat,
Tiada tindakan tegas diambil oleh pihak berkuasa agama, lebih-lebih lagi pada ketuanya dipendang. Apa masalahnya? Tanya mufti, bukan aku. Tanya mufti lah. Mereka mengeluarkan fatwa, Jabatan Mufti. Mereka mengeluarkan fatwa Syiah ni gini, dan mereka juga ada kuasa untuk ambil tindakan. Dan kita tak ada kuasa apa-apa lah. Baik tuan-tuan. Jadi nak kalau jawab pun rugi masa gitu lah. Baik, seterusnya. Adakah kita sebagai orang Islam boleh menyambut dan meraihkan tahun baru Masihi 2016 selain daripada tahun Hijrah atau awal Muharram? Terima kasih. Tak ada masalah. Kita sambut awal Muharram ke, kita sambut awal Masihi ke, tujuan sambut bukan kata beragama. Tujuan sambut nak muhasabah. Mana kalau tahun lepas aku zakat tak banyak, tahun depan aku nak tahun baru ni nak lebih. Kalau tahun lepas aku sedekah aku tak banyak, tahun baru ni aku nak sedekah banyak. Kalau kata tahun yang lama dulu aku qiyam mulai tak banyak, tahun baru nak itu muhasabah. Jadi sambut tak ada masalah lah. Nak sambut tahun Hijrah ke, nak sambut tahun Masihi, dua-dua tu hak Islam lah kau. Nah, Hijrah hak hijrah Nabi, Masihi hak kelahiran Nabi Isa, tak ada apa-apa lah. Nah, kita sambut atas muhasabah tak ada masalah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pekerja tak solat, adakah majikan tanggung padahal selalu diperingat tentang solat? Majikan ni habis rank kata orang baling. Nah, panggil ustaz ceramah buat seminggu sekali, sebulan sekali untuk staf dia. Tekankan bab solat, tekankan bab solat. Dia pun duk tekan juga. Tapi ada juga pekerja dia tak solat. Adakah dia nak kena tanggung? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, manusia ni dia takkan tanggung dosa orang lain. Itu Quran sebut. Manusia hanya tanggung dosa dia sendiri dan dosa orang-orang di bawah tanggungan dia. Anak dia, isteri dia, kalau dia tak suruh lah, maka dia tanggung. Tapi kalau dia dah suruh tak buat, hak tu dia tak tanggung, masuk akaun sendiri ya. Sama dengan majikan, dia akan tanggung juga kalau dia tak suruh. Pekerja dia tak pernah buat ceramah pun, maka dia kena tanggung tak, dia majikan. Kalau dia buat dah, dia pun suruh, tak ikut juga, dia tak tanggung dah. Nah, tanggung sendiri. Tu wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia takkan tanggung dosa orang lain. Berkaitan solat jamak takdim semasa musafir menaiki kereta api. Jamak takdim naik kereta api. Soalan saya, kita dah selesai solat yang pertama. Sebaik sahaja kita selesai takbiratul ihram solat yang kedua, kereta api kita telah masuk kawasan mukim kita. Adakah sah solat jamak kita itu? Terima kasih. Baik, selesai solat hak pertama. Contoh kita nak buat zuhur dengan asar. Solat asar tu dalam waktu zuhur. Zuhur kita selesai dah. Baik, kemudian kita takbiratul ihram yang kedua untuk solat yang kedua lah, solat asar tu. Kereta api pun masuk dalam mukim kawasan kita. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau sempat takbiratul ihram, nah, dalam takbir itu kita sempat takbir dalam waktu zuhur lagi, lepas takbir itu masuk, maka boleh. Boleh, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Yang tak boleh kita habis solat zuhur tu habis dah asar. Tak sempat nak takbir hak kedua, nak untuk solat kedua itu tak boleh lah. Nah, baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Waktu khatib muda baca doa khutbah kedua, dia angkat tadah tangan berdoa hingga habis ibadullah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan tu, sampai habis dia angkat tangan. Dia sapu muka, dia tu khatib ni dia kata muda mungkin ilmu tak apa cukup. Masa tu tak ada siapa pun berdiri tegur dia macam zaman sahabat dulu, pohon pencerahan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau sekadar dia angkat tangan masa dia berdoa, dalam doa yang kedua dalam khutbah tu dia angkat tangan, dia tidak mengganggu apa-apa khutbah tu sebenarnya. Dia makruh. Nah, dia sunat khatib masa baca doa tak angkat tangan, pegang tongkat. Nah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kena khatib muda dia ingat doa nak angkat tangan, lepas tongkat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Angkat tangan, makruh ha. Tak batal apa-apa khutbah dia, boleh solat tak ada ha. Tuan-tuan tak payah tegur. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang nak kena tegur ni kalau khatib muda ni tak duduk.
dia khutbah pa. Nah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Dia kena duduk dalam mazhab Syafi'i antara dua khutbah. Hak pertama kedua dia kena duduk wajib rukun. Dia tak duduk cari khutbah kedua. Cari atas tu. Mana Abang Jang kata ada tak ada ni. Duduk cari. Dia tak duduk yang Haji Syarif duduk baca duduk selawat duduk selawat sampai Haji Syarif habis selawat. Dia tak duduk, dia pakai sambung Nah, alhamdulillah. Itu masalah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Hak ni berlaku di Baling. Masjid Ridwaniyah Baling berlaku lepas pada Ramadan. Lepas Ramadan imam hak jemput tarawih bulan Ramadan. Imam jemput tarawih, imam muda jadi imam tarawih. Nah, jadi dia pun disuruh baca khutbah itu, dia tak duduk. Tu imam tak tengok sebab tu imam tidur. Nah, makmum hak tengok tak tahu benda dah tak berdiri tak apa kot. Makmum bukan tahu. Jadi, nah, habis tu orang cerita tu imam tadi khatib tak duduk. Tu imam kata buat alat. Tu imam telefon tu kawan dia mufti Kedah. Dah Syekh Badaruddin kawan dia telefon. Assalamualaikum tuan mufti, ni khatib kami tak duduk ni macam mana khutbah kami ini? Mufti kata minggu depan mu qada lain. Qada minggu depan. Qada solat Zuhur lah. Tak sah sebab dia tak duduk dalam mazhab Syafi'i, wajib duduk. Ni khatib muda-muda ni belajar betul. Takut dia sendiri duk kira nak baca duk betul ayat tapi hak rukun-rukun khutbah dia tak perhati, maka dia buat silap lebur terus jemaah dia. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sekadar dia angkat tangan tu makruh sahaja, dia tak batal khutbah. Hak tadi batal. Nah, tak duduk mazhab Syafi'i tak sah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita pergi WhatsApp sikit. WhatsApp pula ni message. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semasa kuliah boleh tak kita zikir seperti dua dalam satu? Masa kuliah boleh tak kita nak zikir seperti dua dalam satu? Pahala zikir dapat, pahala kuliah dapat tak? Tanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau kuliah biasa macam ni. Kalau kuliah biasa macam ni lah. Nah, kalau tuan-tuan sekadar nak zikir tu tak ada masalah. Sambil-sambil dengar subhanallah, 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 subhanallah. Tak apalah. Tapi waktu khutbah Jumaat tak boleh. Khutbah Jumaat, makmum ataupun jamaah mesti melihat kepada khatib. Tak lihat pun dia kena dengar pada khatib. Dia tak boleh buat benda lain daripada itu. Walaupun dia tasbih, walaupun dia tahmid, walaupun dia takbir, walaupun dia selawat, tak boleh buat. Dia kena fokus pada khutbah sahaja. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Walau bagaimanapun, kalau kita rasa nak zikir, kita duduk agak terlindung sikit. Terlindung daripada siapa? Daripada ustaz hak duk mengajar. Nusuklah sikit balik-balik tiang. Balik-balik ni membar nusuk sikit. Jangan daripada depan ustaz subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ustaz kata celaka. Mu nak dengar kuliah aku kan nak zikir. Ustaz lah hati kalau tak kata betul. Nah, ada lagi ni pendatang asing lah tuan-tuan, dia Islam lah macam kita. Habis solat kita mula kuliah, dia mula baca Quran. Baca Quran bukan slow kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca belakang kita kuliah sini, dia baca Quran sana. Kita hentam terus dalam kuliah. Nak baca Quran balik baca di rumah ni orang nak baca kuliah ni. Berhenti terus. Dia faham tak? Dia bukan orang Melayu tapi faham bahasa aku. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, jangan buat benda hak mengganggu kuliah. Nak baca Quran kuat tak boleh ganggu kuliah ustaz nak mengajar. Orang nak dengar kuliah kita kan nak dengar baca Quran ni. Jadi jangan buatlah kalau boleh. Datang fokus pada kuliah, ambil intipati dia. Takut kita ustaz cakap lain, kita cakap lain. Nah, tu masalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ustaz kata tak apa. Minum susu isteri tak jadi suami susu. Dia balik cerita. Dia kata abang, minum susu isteri, suami susu ustaz cakap. Ni masalah ni. Tak dengar. Nah, silap faham. Baik, maaf jika terkeluar tajuk hari ini. Benarkah kita tidak dibolehkan berdoa atau ucap Allah dalam bilik yang ada tandas ataupun jamban? Kebanyakan kita ada tandas dalam bilik air. Bagaimana kita boleh ambil wudu? Baik tuan-tuan, bagi tandas yang ada sekali dengan mangkuk.
Ya, mangkuk ayun. Mangkuk yang kita guna, yang kita tak guna tak apa. Yang kita duk guna bayar kencing lah. Dalam tu ada mangkuk, situlah ada shower, situlah ada pipe. Kita mandi situ, kita ambil wuduk situ. Kalau ada tandas macam tu, maka tak boleh baca bismillah lah. Kita nak ambil wuduk, kita buka pipe, bismillah, tak boleh baca. Tak boleh baca di lidah. Nak baca dalam hati sahaja. Sebab dia tak boleh baca kali bismillah ataupun ayat Quran atau apa-apa dalam bilik mandi yang ada sekali tandas ataupun jambat. Sebab tu kalau cantik, kalau kita ada duit, kita pecah lah. Nah, mana yang ini bilik untuk kita mandi dan kita ambil wuduk, yang tandas tu asing, maka kita asingkan tandas asing, bilik air asing. Itu lagi cantik, jadi mudah. Tapi kalau sekali, memang tak boleh lah. Tak boleh menyebut kalimah Allah dan baca bismillah ke apa-apa dalam tandas yang ada jamban. Kita kena boleh sebut dalam hati saja. Nah, tak boleh sebut dengan lidah sampai kita dengar. Habis ya. Wallahu a'lam. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.